Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala ali tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dikasihi pengurusi serta ahli dan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berada pada hari yang ke berapa? Khamis, Jumaat, Isnin, Selasa. Siri yang keempat, Surah Al-Kahfi. Ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka sesungguhnya ashabal kahfi, orang-orang yang tidur lama dalam gua itu, dan Ar-Raqim adalah daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang hebat. Jadi di sini adalah takrir, satu penetapan bahawa ada lagi tanda-tanda kekuasaan Allah yang lebih hebat daripada Ashabul Kahfi. Apa cerita dia? Meh kita ceritakan. Satu ketika orang-orang Quraisy, ini sebelah kitab Ibnu Katsir, orang Quraisy menghantar dua orang wakil, tok wakil. Apa kata ayat tok wakil? Dua wakil iaitu Nadr bin Harith dan seorang lagi Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ni yang Nabi bercakap dengan dia semasa dia dah mati kan. Tapi Nabi je lah seorang, dia dengar je. Dia ada 4 orang kan, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid dan 2 orang lagi, orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar. Tengah-tengah Nabi cakap, apa Nabi cakap? Nabi kata, ya Aba Jahal, ya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan, adakah apa yang Allah janjikan kepada kamu itu benar? Sesungguhnya aku dapati apa yang Allah janjikan kepada aku itu benar, iaitu Allah janjikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang berbicara dengan orang mati, bercakap, bukanlah dua pihak. Kalau dua pihak tu lain macam kan, satu pihak, tapi dia dengar. Sebab ada di kalangan kita ustaz kan,
Saya baca satu buku kan. Dia kata mana boleh kita nak cakap dengan orang mati. Maksudnya kita cakap, Assalamualaikum, bah, contohnya ayah saya dah meninggal kan. Bah, dah berapa tahun abah meninggal kan. Anak-anak pun dah besar. Contoh cakap, boleh? Tak masalah. Ini ada satu ustaz dia tulis buku tentang kubur. Ada screenshot dia. Kenapa? Orang Melayu suka cakap orang mati. Ini bukan orang Melayu, ini adalah Nabi sendiri buat. Di situ ada satu ralat yang besar lah. Kerana ini jelas berlawanan apa yang Nabi sebut. Tiba-tiba sedang Nabi cakap, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tukhatibu qauman qad juyifu." Ya Rasulullah, adakah kamu bercakap orang yang dah jadi bangkai, dah mati maksudnya? Lalu Nabi SAW menjawab, "Wallahi ma antum bi asma' lima aqulu minhum." Demi Allah, apa yang engkau dengar tak lebih daripada apa yang mereka dengar. Seperti mana orang hidup dengar bila kita bercakap, dekat-dekatlah kan. Jangan kita bercakap dalam kereta, kita tutup pintu, tutup mirror tu, cakap, "Bah, khabar." Kalau kita dengar tak? Bukan sekadar dalam kubur tu, orang tepi lalu pun tak dengar kan. Maksudnya kalau nak cakap dekat kan. Dia sama macam orang hidup, dekat, kuat, dengar. Kalau dalam kereta tutup semua, "Hai bah." Tak dengar lah. Macam abah kita yang masih hidup dekat pasar malam kan. Kita lalu je, "Hai bah." Bapak kita tengah beli barang. Maksudnya nak cakap dekat. Jadi Nabi kata, "Wallahi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Apa yang kau dengar tak lebih daripada apa yang mereka dengar. Ini yang Nabi sebut kepada Umar bila Nabi bercakap kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Jadi Uqbah ni dihantar kepada orang Yahudi, ahbar Yahudi. Ahbar ni adalah ulama-ulama Yahudi. Ini cerita kenapa adanya surah Kahfi dalam surah Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi dalam surah Kahfi. Dia 3 kan. Surah Ashabul Kahfi, Zulqarnain, dan juga cerita pasal roh. Bila 2 orang ni dihantar, mereka pun tanya, apa yang kamu tahu pasal Nabi Muhammad? Apa yang korang tahu? Sebab dia tahu orang Yahudi ni dia ada pengalaman ahbar kan, ulama-ulama Yahudi. Ahbar ni ulama, dia 2 Yahudi ni, ahbar dan ruhban. Ahbar ulama, ruhban pendeta. Mana ruhban ni macam orang yang kuat ibadat, orang surau, orang masjid. Bukan sama. Nak bagi senang nampak, ustaz samakan pendeta dengan orang surau. Saya JK surau ustaz. Nak senang faham. Tak ada sama, maaf dekat kan ustaz, marah pula orang surau kan. Macam itulah. Dia ulama macam ustaz yang mengajar. Ahbar tu macam ustaz yang berceramah, yang ada ilmu banyak kan. Jadi itu bezanya. Antaranya Allah sebut dalam ayat 31 surah At-Taubah, "Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Orang-orang Yahudi ni menjadikan ulama-ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ayat 31 surah At-Taubah, ahbar, ulama dan pendeta. Bila turun ayat 31 ni, datang sahabat Nabi Adi bin Hatim. "Ya Rasulullah, aku turun ayat ni rasa confused." Bukan dia confused ayat tadi, tak faham. Sepanjang aku jadi orang Yahudi atau Kristian ni, aku tak pernah, maksudnya dia dulu Kristian yang tegar kan, tak pernah aku melihat orang Yahudi dan orang Nasrani sembah sujud pada ahbar dan ruhban, ulama dan pendeta ni, orang kuat biara, orang kuat gereja kan, tak pernah sembah. Mereka hanya hormat biasalah, salam, paling-paling pun cium tangan macam kita kan. Tak ada pun sembah sujud, tak ada pun. Kenapa Allah kata mereka disembah? Lalu Nabi kata, ini penting untuk kita faham. Lalu Nabi kata, ya betul, mereka tak pernah sujud. Tetapi bila ulama-ulama dan pendeta tadi mengubah hukum, fahallalu haraman wa harramu halalan. Ulama dan pendeta Yahudi dan Nasrani ini menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Fattaba'uhum. Bila ulama-ulama ni ubah, orang bawahan ikut. Itulah bentuk penyembahan. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Tuan-tuan tengok mana tafsir yang besar, yang
cerita pasal ayat 31 surah At-Taubah ni. Mana bentuk penyembahan ialah kita terima ulama punya modified, ubah hukum untuk kepentingan nafsu, untuk sesuaikan dengan kehendak nafsu. Benda yang haram jadi halal, benda yang halal jadi haram. Kadang-kadang kita lihat benda yang jelas berlawanan dengan syariat tapi dihalalkan, diharuskan kerana nak menguntungkan geng-geng kapitalis, geng-gengnya yang memegang ekonomi. Semuanya keluar. Kawan-kawan saya lah ada yang keluar kan. Ustaz Sabran pun berhenti kan. Keluar kerana tak nak terlibat. Ada yang teruskan, dia teruskan jadi panel syariah kerana kalau aku tak jadi panel syariah lagi teruk. Itu dia punya sebab dia. Ada yang keluar kerana tak nak bersekongkol. Itu pula lah, masing-masing ada alasan masing-masing. Sebab terpaksa tunduk dengan kehendak ekonomi sekarang, walaupun jelas bertentangan dengan Islam. Ini banyak isu ekonomi lah. Diubah hukum tadi kerana nak sesuaikan dengan keadaan sekarang, walaupun benda tu menekan rakyat, walaupun benda tu adalah perkara yang tak elok dalam Islam. Itu ahbar. Jadi dua orang ni, Uqbah dan juga Nadhar ni, dia pergi jumpa ahbar. Dia pun tanya. Lalu mereka jawab, ahbar kata, ulama Yahudi kata, tanya Nabi tadi 3 perkara. Kalau Nabi dapat jawab, itu Nabi yang betul. Kalau Nabi yang didakwa oleh orang yang datang pada engkau ni tak dapat jawab, maka itu adalah Nabiyyun kazibun mutaqawwil. Itu Nabi yang bohong, yang pura-pura, yang buat-buat jadi Nabi. Apa dia 3 tadi? Ni yang turun surah Kahfi ni, iaitu disebut yang pertama, ahbar kata orang-orang yang tidur lama dalam gua, dalam Kahfi tadi. Yang kedua, seorang lelaki yang menguasai timur dan barat, masyariqil ardi wa magharibiha. Yang ketiga, tanya dia pasal roh. 3 benda ni, 3 dalam surah Kahfi. Maka mereka pun berdua tadi, Nadhar bin Haris dan juga siapa tadi, Uqbah bin Abi Mu'ayth, mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya kepada Nabi dan Nabi jawab dengan penuh yakin. Apa Nabi kata? Ghadan sa'ukhbirukum. Esok aku akan khabar dekat engkau. Tapi Nabi lupa insya-Allah. Nabi lupa nak cakap insya-Allah. Walam yastathni, kata Ibn Katsir. Tidak mengucapkan insya-Allah, menyebabkan 15 hari tak turun wahyu. Ini pentingnya insya-Allah dalam hidup kita. Mana Allah tegur Nabi. InsyaAllah tak wajib. Dia bezakan, kita buat dosa pun Allah tak hukum. Banyak kan yang kata, banyak kita dengar kan, aku buat dosa tak ada apa pun, okey kot. Sebab kita ni terlampau jahat. Kita dengan budak jahat, lantak engkau lah, malas lah. Dengan budak baik sikit pun, ni tak elok ni. Kali makan jangan setitis pun jatuh. Setitis pun kita kira sebab dia budak baik. Kalau budak yang tak baik, macam-macam buat pun kita malas nak terlampau kan. Tegur marah, tegur melenting. Nampak? Itu bezanya. Nabi tak buat dosa pun Allah tegur. Sebab insya-Allah ni bukan satu benda yang wajib. Itu benda yang adab lah, insya-Allah. Apa yang berlaku? 15 hari malaikat Jibril tak turun nak khabarkan 3 perkara tadi. Selain daripada Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman pun pernah dihukum, tak sebut insya-Allah. Ini penting insya-Allah ni. Apa Nabi Sulaiman sebut ni dalam hadis sahih Bukhari, hadis sahih. Nabi kata Nabi Sulaiman ni ada ribu-ribu orang isteri. Jangan tuan-tuan belik. Kalau kita pergi Beijing, saya pergi Beijing kan, ada dia punya, bukan Great Wall apa yang mula-mula tu, tak ingat apa nama tempat tu kan. Dia masuk tangga lagi tak habis kan. Tak berapa banyak, tahu lah istana dia kan, apa nama tak ingat kan. Dia kata ini dia punya gundik pun puluh-puluh ribu, isteri dia ribu-ribu. Lagi dahsyat ada gundik kan. Jadi itu zaman dulu punya cerita kan. Nabi Sulaiman, saya ingat satu kisah lah.
Tuan-tuan elok beli sirah yang dikarang oleh Dr. Mustafa Sibai. Ada terjemahannya. Pergi bookstore, pergi mana-mana kedai buku, Ustaz tahu kan, Durus wa Ibar, Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar. Ada terjemah, cantik. Dia tak panjang sangat dan tak pendek sangat. Dr. Mustafa Sibai ini dia pergi ke, saya lupa Oxford ke Harvard kan, saya tak ingat. Dia pergi ke tempat universiti yang terulung tadi, saya lupa antara dua tadi. Dia disergah oleh beberapa orientalis. Orientalis ini seorang mereka ni ulama-ulama yang hafal Quran, yang hafal hadis, tapi bukannya nak terima, tapi nak argue, nak bantah. Dia kaji Islam, dia nak bantah. Sampai sana dia kata, ini datang ulama yang beriman dengan Nabi Muhammad yang kaki perempuan. Dia hina Nabi lah, dia hina Nabi kan. Kaki perempuan. Dia kata Nabi kahwin 9 sebagainya masa sebelum Nabi meninggal kan. Nabi kahwin sebenarnya lebih daripada itu, tapi yang masa Nabi meninggal 9 kan. Lepas tu apa yang Dr. Mustafa Sibai tanya? Korang beriman dengan Nabi Daud? Ya. Korang beriman dengan Nabi Sulaiman? Ya. Berapa isterinya? Senyap. Dia beriman. Dia beriman dengan semua kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi ni. Dia percaya. Tapi realitinya Nabi Sulaiman, Nabi Daud 99. Anaknya Nabi Sulaiman ribu-ribu. Satu hari Nabi Sulaiman kata, demi Allah, aku nak bersama dengan 100 orang isteriku malam ni. Aku nak malam ni nak bersama dengan 100 orang. Bersama ni tuan-tuan faham lah kan. Orang Jawa kata intercourse, orang Jawa katalah. Jauh belah-belah Tanjung Karang. Kan? Dia nak bersama 100 orang. Dahsyat, mana power. Jangan tanya saya, Ustaz, apa rahsianya? Saya pun tak ada idea, tak tahu. Tuan-tuan boleh kaji apa rahsia. Semalam tu Nabi Sulaiman ada ribu-ribu isteri, semalam 100 orang. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Bila hadis sahih ni ada benda lah yang Nabi nak cerita, bukan benda mengarut. Ustaz ni apa cerita benda macam ni dalam surau? Ada benda. Apa benda dia? Dia kata akan keluar setiap isteri tadi seorang pejuang di jalan Allah. Sama juga dengan Nabi Muhammad yang berlaku tadi, tidak mengucapkan walam yaqul insya-Allah. Dia lupa insya-Allah. Maka hasil malam tu tak ada. Bukan Nabi Muhammad tak ada anak. Malam tu punya tak ada hasil. Sebab dia kata aku nak hasilkan 100 orang pejuang daripada setiap orang isteri yang aku bersama malam ni. Tapi tak ada anak. Malam tu seorang dia dapat, kecuali seorang. Itu pun tempang, cacat. OKU. Ini adalah hadis Sahih Bukhari kan. Ini penting insya-Allah ni. Nabi Muhammad pun Allah tegur kan. 15 hari tak turun wahyu. Lambat wahyu. Wahyu ni macam surat cinta lah tuan-tuan kan. Nabi ni sangat-sangat rindu. 15 hari ni mungkin bagi kita 2 minggu je Ustaz. Orang tak hantar surat kan. Tidak, kita kalau boleh hari-hari nak dapat surat. Tuan-tuan ada pengalaman dulu kan. Dulu zaman-zaman surat, datang postman je terus keluar. Padahal untuk orang lain. Ingatkan saya punya kan. Zaman-zaman dulu kan. Begitulah Nabi ni sentiasa, Nabi resah. Pernah juga satu ketika Nabi, antara surah yang Nabi tunggu-tunggu lambat turun ialah surah Ad-Duha. Yang tu disebabkan ada anak anjing, bukan sebab insya-Allah. Ada anak anjing yang mati di bawah apa? Di bawah katil Nabi. Kerana malaikat tak masuk rumah yang ada anjing dan juga yang ada patung. Rumah tuan-tuan tak ada anjing confirm lah, tapi patung banyak yang ada. Untuk anak-anak tak apa, bapak-bapak pun nak peluk patung. Mentang-mentang lah mem dia outstation peluk patung kan. Mem pun dah bagi izin, abang peluk patung tak apa, jangan peluk benda lain kan. Patung je. Ada orang tua pun peluk patung lagi. Malaikat tak masuk dua benda Nabi sebut, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tak masuk rumah pejabat, kereta pun ada patung. Yang ada patung, yang ada anjing, malaikat tak masuk. Malaikat rahmat lah, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut tak masuk, ramai yang beli patung letak kat rumah kan. Malaikat rahmat. Jadi menyebabkan Nabi lama. Saya lupa berapa lagi lama. Surah Duha nak turun lama daripada yang sebelumnya. Sebab tu kita surah Ad-Duha sampai surah An-Nas kita baca apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebabnya. Sebab bila turun je Nabi pun la ilaha illallah wallahu akbar, seronoknya. Seronok. Sebab tu kita setiap Ad-Duha sampai An-Nas
Sebagian ulama kata sunat. Kita baca. Kita tak faham. Kita bila baca tahlil baru kita baca. Padahal yang lain kita tak buat pun kan. Ada buat tak ada kan. Tahlil je la ilaha Allahu akbar. Kun huwallahu ahad, Allahu samad. La ilaha. Padahal itu disunatkan sebagian ulama daripada ad-duha sampai an-nas. Memang puncanya sebabnya ad-duha tadi. Kerana Nabi begitu seronok dapat surah sedangkan dah lama. Sebab kata malaikat, wahai Muhammad, ada anak anjing yang mati di bawah bawah katil. Nabi tak perasan lah. Bukan Nabi sengaja bela anjing kan. Jadi kita kena elakkanlah dua benda tadi, iaitu anjing dan juga patung. Kadang-kadang anak-anak kita punya yang dah lama kan, yang dah tak guna, kita biar je kan. Tak apalah, biarlah nanti dia balik kan. Tak boleh, kena bagi. Tak guna kena bagi. Kalau anak guna tak apa. Tapi tuan-tuan ni macam tak ada anak kecil je. Kan ada yang anak kecil tak ada kot. Cucu-cucu ada lah. Kalau ada anak kecil tak apa. Tapi kalau ada anak kecil pun, kalau kita yang guna dalam bilik kita, tak boleh juga. Mana anak kecil sahaja yang dibenarkan untuk memiliki ataupun bermain dengan patung. Yang lain menyebabkan malaikat tidak masuk. Jadi itu cerita dia lah. Akhirnya setelah 15 hari barulah turun. Jadi sementara nak sampai 15 hari tu, Nabi manusia biasa, rasa sedih, tertunggu-tunggu, tertekan kan. Sebab 15 hari. Sebab Nabi kata esok. Tak datang esok. Esok tak ada, lusa tak ada, tulat tak ada. Akhirnya setelah 15 hari barulah turun surah Kahfi ni, yang cerita banyak perkara, termasuklah 3 perkara tadi. Jadi itu sebablah Allah tanya, kamu nak tanya sangat pasal Ashabul Kahfi ni, hebat sangat ke? Itu maksud, itu konten ayat 9. Hebat sangat ke? Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menganggap cerita Ashabul Kahfi dan Raqim ini adalah tanda-tanda yang hebat daripada Allah? Apa kata ulama? Sesungguhnya ini satu ingkar, satu pengingkaran daripada Allah. Ada lagi benda besar. Apa yang benda besar? Cipta langit dan bumi lagi besar. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Allah sebut ayat lain, mencipta langit dan bumi lagi dahsyat, lagi besar daripada penciptaan tadi, lagi hebat. Itulah yang perlu kita tahu tentang kejadian langit dan bumi. Maknanya di sini kita ni kena sentiasa berusaha untuk iktibar dan juga ambil pengajaran daripada apa sahaja kejadian yang berlaku. Sekarang ni dah perubahan iklim kan. Sepanjang tahun lepas hujan je kan. Tahun ni pun tak tahu bila nak berhenti hujan. Walaupun dah kering-kering panas pun mesti lagi hujan. Tak menentu hujan. Beza zaman dulu bulan 12, bulan 1. Maknanya berubah. Nabi ni apa sahaja perubahan alam, Nabi akan rasa takut. Sebab itu tanda kemurkaan. Perubahan alam menunjukkan kepada kemurkaan. Termasuklah gerhana. Di antara tempat Nabi menangis ialah masa gerhana. Kita seronok masa gerhana, Nabi tidak. Nabi menangis. Iza ra'aitum zalika fad'u. Bila kamu lihat gerhana, maka hendaklah kamu berdoa. Mari kita minta, kita bimbang, itu adalah tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ayat ini menjelaskan bahawa yang lebih besar lagi bukan Ashabul Kahfi, tapi cipta langit dan bumi. Sebab tu kita dicela kalau kita baca ayat-ayat langit dan bumi tapi kita tak merenung dan menjiwai ayat tadi. Dalam Quran begitu banyak ayat as-sama, tak tahulah berapa, saya pun tak cek. As-samawati wal ard, as-samawati wal ard, as-samai wal ard. Cukup banyak, berpuluh. Paling kurang berpuluh kan. Paling kurang berpuluh-puluh ayat langit bumi, langit bumi, langit bumi. Sebab apa? Kita dituntut untuk merenung. Satu ketika bila Nabi SAW turun ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, ayat 190 surah Ali Imran. Turun ayat ni, Nabi sedang bertahajud. Nabi sedang bertahajud. Masuk Bilal. Ada subuh ni yang first masuk Bilal kan. Bilal azan sebelum subuh. Kalau tuan-tuan, kalau pengurusi Datuk kata okey, baiklah kita buat azan 2 kali kan.
Sunnahnya azan 2 kali. Cuma kena bagi tahu lah. Takut orang tak tahu kan. Tapi dia tak jauh lah. Bilal naik menara azan, turun tak lama naik Ibnu Ummi Maktum, sahabat buta yang muazzin juga. Sunnahnya 2. Sebab tu ada hadis. Ada orang salah faham kan. Bila Nabi kata bila dengar azan habiskan yang ada pada tanganmu. Ada hadis. Setengah ulama kata sahih. Kalau orang tak belajar, dia ambil, wah, ini cukup baik ni. Bila azan, apa yang ada di tangan, kalau kebetulan tengah azan, pinggan dekat tangan dia. Bukan suap lagi, pinggan kan. Seronok tu. Bila habis pinggan. Ada hadis. Saya lupa riwayatnya kan. Tapi ada hadis. Maksud azan tadi, kata ulama, ialah azan Bilal. Azan pertama sebelum subuh. Bila azan pertama, makanlah. Dalam hadis lain sebut apa? Iza azana Bilal bilailin fakulu washrabu. Bila Bilal azan pada waktu malam, maknanya 5 pagi pun dalam Islam kira malam. 5 pagi. Selagi mana sebelum subuh itu dikira malam. Kalau orang putih 2 pagi, 1 pagi, 12 pun pagi. Itu bagi saya bukan bagi, maksudnya tak tepatlah. 12 pagi malam juga. 1 pagi pun malam. Bila Bilal azan pada waktu malam sebelum subuh, makanlah, minumlah, kata Nabi. Hatta yu'azzina Ibnu Ummi Maktum, sehingga azan yang kedua iaitu Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Sebab tu kita kena faham, sebab tu kita kena lihat konteks hadis tadi. Mana hadis tadi untuk azan pertama. Dan 4 mazhab mengatakan bila azan pertama boleh makan, bila azan kedua haram makan. 4 mazhab. Jangan kita buat pelik pula kan, menyalahi 4 mazhab. Mana tidak ada khilaf di antara 4 mazhab. Bila azan, bila masuk subuh tak boleh makan. Tak kira lah dalam mulut ke, dekat tangan ke, dekat mana pun, kita kena luahkan. Haram makan, kalau kita makan juga batal. Jadi bila Bilal masuk, melihat Nabi sedang menangis. Menangis, kuat Nabi menangis sampai basah jubah Nabi. Nabi tanya, Bilal tanya, sebab apa ya Rasulullah? Nabi kata, hari ini, malam ni turun ayat ini. Ayat apa? Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, silih ganti siang dan malam, tanda-tanda yang jelas bagi orang yang ada fikiran. Nabi menangis. Maksudnya ayat langit bumi ini menyebabkan Nabi rasa berat. Sebab ialah nak menghayati. Sebab kita dengar ayat apa pun rasa ringan ya. Ayat neraka pun rasa ringan, ayat syurga pun rasa ringan, ayat langit bumi pun rasa ringan. Kadang-kadang rasa mengantuk baca Quran kan. Maknanya kita tak rasa berat. Nabi dia cukup sensitif. Datang ayat Anisa, saya tengok ayat berapa. Ayat tentang Nabi ni menjadi saksi pada hari kiamat. Bukan jadi apa, jadi saksi. Bagi itu saksi biasa. Nabi menangis. Ibnu Mas'ud sedang baca ayat tadi, Nabi kata, cukup bacaan kau wahai Ibnu Mas'ud. Bila Ibnu Mas'ud tengok, faltafattu fa idza ainahu tazrifan, aku melihat Nabi sedang menangis. Nabi ni cukup sensitif dengan Quran. Kita tak ada. Kalau orang kata, orang kutuk kita sensitif. Oi, siapa kata? Keluar saman terus. Kita dengan orang sensitif. Dengan Quran kita tak ada apa-apa reaksi. Tak ada apa-apa emoji lah. Maksudnya syurga rasa seronok, gembira, ya Allah seronoknya. Pernah tuan-tuan baca Quran senyum seorang? Tak pernah kan rasa. Tapi kalau baca WhatsApp biasa. Saya pun biasa kan. Kadang-kadang dalam grup keluarga dia buat lawak kan, kita pun senyum. Apa bang senyum? Tak ada ni buat lawak dalam grup WhatsApp ni kan. Dengan Quran kita sebenarnya lebih perlu reaksi daripada kita baca kalam-kalam kataan manusia ni. Nabi bereaksi, syurga, neraka, surga rasa seronok, neraka rasa takut. Langit bumi pun Nabi rasa takut. Sebab tu Nabi kata, cilakalah siapa yang baca ayat tentang langit bumi tapi tak berfikir tentang langit dan bumi. Baca saja orang katakan. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Kita baca, mana bila lalu je ayat langit bumi kena rasa, ya Allah, hebatnya langit ya Allah, hebatnya bumi Allah. Sebab tu ini satu ingkar daripada Allah. Bila orang Yahudi tanya pasal Ashabul Kahfi, Tuhan kata ada yang lebih hebat lagi. Apa yang lebih hebat lagi ceritanya? Cerita langit dan bumi. Itu lagi hebat. Ini yang ulama tafsirkan. Oleh itu kita sentiasa explore Quran ni kan, faham dan kita hayati supaya kita dapat
keberkatan dan juga Allah tidak murka pada kita. Kemudian saya tak terjemah Raqim tadi sebab Raqim ni sangat banyak tafsirannya. Let's go, kita pergi kepada apakah sebelum tu apa makna kahfi. Kahfi ni gua yang lubang besar. Dia dalam Arab ada dua, ghar dan kahfi. Ghar macam Gua Hira, lubang kecil kan, tuan pernah pergi kan Gua Hira, dia tak besar mana. Kalau kahfi yang lubang besar, maksudnya dia punya apa? Panggil apa? Lubang ke apa? Tempat masuk tu besar lah. Besar panggil kahfi. Kecil kalau sempit panggil ghar. Ada dalam Quran apa ghar? Izhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika mana mereka berdua Abu Bakar dan Nabi Muhammad dalam ghar, dalam gua. Gua apa? Gua sur masa tu. Mana gua sur pun kecil. Gua Hira pun dipanggil ghar. Hira dan sur ghar. Mana dia tak besar. Agak berapa orang boleh muat tu? Pernah pergi kan Gua Hira kan. Gua sur saya tak pernah masuk lah. Gua Hira biasalah. Masa kita masuk tu itu pun bersempit, nak bergambar sebagainya kan. Mana kecil. Tapi kalau kahfi di sini maksudnya gua yang mulut besar dan juga ruang dia besar. Mana kalau Ashabul Kahfi masuk Gua Hira tak muat. Sebab kecil. Itu beza kahfi dan ghar. Kahfi apa dia? Gua yang mulut dia besar. Mana ruang dia besar. Boleh muat ramai orang. Adapun ghar lawan dia lah. Kemudian kita nak tengok apa maksud Raqim ni. Raqim saya tak terjemah kerana begitu banyak. Kalau dalam kitab jalan lain yang saya ajar setiap malam, kalau tuan-tuan nak join tafsir saya ada buat kelas tafsir setiap hari Ahad kan. Kita baca jalan lain. Dia sebut Raqim ni adalah batu yang ditulis nama-nama Ashabul Kahfi. Itu pendapat daripada, sebab Raqim ni terlampau banyak. Kalau saya tengok dalam kitab kitab Qurtubi ni disebut antaranya maksud kahfi adalah kata Mujahid, seorang ulama tafsir, dia kata lembah. Kata As-Sudi, seorang ulama tafsir lain, As-Sudi. Jadi kita sebenarnya kena biasakan dengan nama-nama ulama. Kalau orang belajar tafsir dia tahulah Mujahid ni memang famous, ulama tabi'in yang pakar tafsir. Sudi kata maksud Raqim adalah sakhrah, batu besar. Kata Mujahid lembah. Kemudian sebahagian ulama kata Ibnu Abbas, lauh min rasas kataba fil qaumul kuffar qissatuhum. Kata Ibnu Abbas, Raqim adalah satu lauh, papan rasas. Rasas ni tembaga. Papan tembaga yang orang kafir tulis kisah Ashabul Kahfi. Orang kafir tulis cerita dia kan, bla 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 bla. Kemudian kata Al-Farra, seorang ulama yang lain mengatakan Raqim adalah sama juga papan rasos, papan tembaga ni yang ditulis nama-nama mereka. Yang ni yang lebih masyhur lah. Apa Raqim? Papan yang tertulis nama-nama dan juga nasab. Bukan sekat nama je, nama dan nasab. Kita ni nasab ni kurang lah kan kita. Saya sampai tiga generasi lah. Salman bin Maskuri bin Maksum. Lepas tu haram tak tahu. Ustaz apa? Dua je. Jadi Arab lain. Arab ni dia simpan. Di sini pun dia simpan. Dalam Raqim ni, ini pendapat yang lebih masyhur. Nak kata tepat tu wallahu alam, sebab yalah masing-masing ada pendapat masing-masing. Begitu ramai. Lebih 10 pendapat tentang apa maksud Raqim. Tapi yang paling masyhur apa dia? Papan rasos tadi, tembaga yang ditulis nama-nama dan nasab mereka. Bayangkan nama pun dah pelik dah nama dia kan. Kemudian nasab dia, keturunan, tak tahulah sampai bila kan, sampai Nabi Adam, wallahu a'lam. Ini pendapat dalam kitab tafsir tentang apakah maksud Raqim tadi. Jadi itu ayat berapa? Ayat yang ke-9. Kemudian kita masuk kepada ayat 10.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Iz ni ketika mana? Ketika mana? Al-fityah, pemuda-pemuda. Mana fityah ni pemuda yang dah bukan muda sangat, muda yang 30-an lah. Fityah maksudnya dia tak awal syabab tapi dia dah pertengahan syabab, pertengahan pemuda. Mana 30-an ataupun dekat 40, dia antara 30 hingga 40 lah, lebih kurang fityah. Iz awal fityah, ingatlah ketika mana pemuda-pemuda awal. Mana awal ni maksudnya pergi bermalam ataupun menumpang ilal kahfi, kepada gua, faqalu. Ketika itu mereka telah diburu oleh seorang raja yang bernama Daqyanus. Tapi ini tak ada sumber-sumber yang sahih lah, tapi sejarah tak apa. Ada orang kata ustaz kadang-kadang dalam tafsir selit benda-benda yang tak ada dalam hadis sahih. Tadi yang pasal Nabi Sulaiman sahih, tapi kita ambil sejarah-sejarah, dia tak perlu ketat sangat dari segi riwayat tu. Sejarah dia kata ulama tak apa hadis dhaif. Sebab kita pun hang tuah, ada perawi sanad yang sahih ke? Kan? Tak ada. Sahih ni dalam Islam disebut sahih, dia punya perawi tu bukan biasa-biasa. Maksudnya ketat, sangat ketat. Jadi sejarah tak apa, sebab dia bukan hukum. Jadi kita boleh ambil. Malahan Nabi sebutlah hadis, hadisu an Bani Israel wala haraj. Hadis sahih Bukhari. Ambillah cerita daripada Bani Israel, tak ada masalah. Wala haraj, tak ada masalah. It's okay kan, Nabi kata. Sedangkan Bani Israel ni banyak Bani Israiliyat. Bani Israiliyat kita boleh cerita selagi mana tak ada nilai-nilai yang buruk. Apa contoh nilai buruk? Contohnya dalam kitab juga disebut Nabi Daud ni sekodeng perempuan. Ingat tak dalam surah Sad cerita pasal Nabi Daud didatangi oleh 2 malaikat yang jadi manusia. Dia kata, wahai Nabi, kawan aku ni ada 99 ekor na'jah, kambing. Aku ada seekor je. Waliya na'jatan wahidah. Aku ada seekor je. Tapi dia ni hebat bercakap. Macam lawyer lah, power. Yang haram pun jadi halal. Bukan zaman sekarang, zaman dulu pun ada. Mana orang power, benda tak betul pun jadi betul. Wa azzani fil khitab, dia mengalahkan aku dalam ucapan. Maksudnya dia berhujah. Ini kambing ni dulu sebenarnya dia buat hujah lah. Macam-macam kan. Ingatkan zaman sekarang, zaman dulu pun ada. Dia bahasanya dia mungkin masuk mahkamah ke apa kan, cakap pandai, akhirnya benda yang haram pun jadi harus. Maka dia pun mengadu. Mula-mula Nabi Daud ingat betul-betul nak mengadu. Rupanya itu teguran Allah. Nabi Daud ada 99 isteri, terlintas dalam hatinya bila melihat isteri orang. Terlintas je. Dalam Islam Nabi tak buat dosa. Terlintas dosa tak? Tak dosa. Macam dalam surah Yusuf, walaqad hammad bihi wa hamma biha. Terlintas keinginan dalam hati Nabi Yusuf terhadap Zulaikha. Terlintas tak salah. Tuan-tuan tengok siapa pun terlintas, bagus, cantik lah, macam berkenan. Biasa tak? Mesti semua biasa. Tapi jangan teruskan berdosa. Tapi bagi Nabi, walaupun benda itu tak dosa, Allah tegur. Maknanya berkenan dengan siapa pun, dengan orang tua ke, orang muda ke, bini orang ke, anak orang ke, terlintas bukan satu dosa. Itu dalam Islam. Jadi berbalik tadi kisah Nabi Daud tadi, ada dalam riwayat dalam kitab tafsir disebut Nabi Daud dia sekodeng perempuan tadi yang sedang tak berpakaian, ariyah dalam bahasa Arab, naked kan, tak berpakaian langsung. Jadi ini tak boleh kita ambil. Mana Israiliyat boleh kita. Nabi sebut hadisu an Bani, sebab saya kena beritahu tentang hukum Israiliyat. Kita dalam tafsir dalam Qurtubi pun ada Israiliyat. Hampir semua kitab-kitab tafsir yang panjang, bukan yang ringkas lah, yang panjang dia ada Israiliyat.
Tapi jangan kita kata Israiliyat apa Ustaz? Israel tu Yahudi tu Ustaz. Tak. Nabi sebut hadisu an Bani Israel. Ambil. Tapi benda yang mengarut jangan ambil. Macam tadilah. Apa yang mengarut? Dia kata Nabi Daud ni dalam Israiliyat, Nabi Daud dia lalu dekat satu tempat mandi. Kita biasa kan tengok cerita Piramli ke cerita zaman dulu, kan dia orang ramai-ramai berkemban. Kan dulu saya tengoklah. Masa kecil-kecil Piramli kan. Sekarang dah lama tak tengok cerita Piramli kan. Kan cerita zaman dulu kan dia nyanyi kan, nyanyi bawa kain basuhan, la masuk apa pernah masuk dalam tu. Macam itulah. Dan tempat ada lubang sikit di sekodeng. Apa nama tempat tu? Kan dulu ada, sekarang tak ada. Apa panggil sungai macam kolam semua. Dia tutup semua kan, pakai kemban je, lepas tu bawa baju nyanyi ramai-ramai kan. Tapi tak tahu nyanyi tu sekadar untuk cerita filem tu ke ataupun betul-betul nyanyi zaman dulu. Saya tak kot, takkan dah menyanyi kan. Itu nak bagi seronok je cerita filem tu. Saya tak ingatlah cerita apa, dah lama saya tengok kan. Tapi puasa-puasa ni jangan tengoklah, berkemban je kan. Dia berkemban, bawa baju, kemudian basuh baju ramai-ramai, mandi ramai-ramai kan. Macam tu lebih kurang Nabi Daud sekodeng. Masa tu dia sorang-sorang. Masalahnya langsung tak berpakaian. Kemudian ni cerita yang tak betul, ni saya nak cerita je. Kalau tuan-tuan jumpa jangan. Kemudian bila nampak, dia pun cek siapa perempuan tadi. Kemudian bila cek namanya Uria, dah macam nama baja dah. Uria, baja Uria kan. Alif waw ra ya alif dalam kitab kan. Namanya Uria, dia dah kahwin. Maka Nabi Daud, ni cerita tak betul, Nabi Daud pun hantar suaminya dalam peperangan yang akan datang, duduk depan sekali. Dah duduk depan ni faham lah kan. Ini bukan perang zaman sekarang. Ini perang zaman dulu, face to face kan. Memang harapan untuk kembali tu 0.00. Duduk depan sekali. First yang depan sekali. Maknanya bila kan tengok cerita zaman dulu kan dia serang kan, ramai-ramai lari tu, depan tu yang paling mudah lah. Dengan apa senjata dia, dengan nak panah dia, memang paling senang untuk mati. Tapi cerita ni adalah tidak boleh diterima dan tak boleh kita nak riwayat kecuali nak beritahu tentang ini adalah batil. Cerita ni batil. Tapi tentang Nabi Daud berkenan tu ada dalam Quran sebutkan. Maka bila mana Nabi Daud dengar, maka Nabi Daud pun terus fakharra raki'an wa anab. Dalam surah Sad, tuan-tuan tengok, saya tengok ayat berapa. Fakharra raki'an wa anab. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam Quran dia tanda sujud. Dalam mazhab Syafi'i tak sunat untuk sujud. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i baca ayat ni, kita tak belajar fiqh, tak belajar apa fiqh. Fiqh lah kan, sujud kan. Tak belajar bab fiqh, batal solat. Tuan tengok, saya tengok ayat berapa, tuan tengok surah Sad. Dia ada ayat surat yang kedua, ketiga, keempat kan. Belah kiri tu. Tuan tengok. Dia ada tanda sujud. Kita tengok ayat berapa, saya tak ingat lah. Ini hati-hati ya. Sebab dalam mazhab Syafi'i, ayat ni bukan sujud sejadah. Tapi dalam mazhab lain, saya tengok Salafi, sebab Quran ni dia ikut Saudi kan. Ayat berapa? Ada tanda kan? Ada tanda fakharra raki'an wa anab. Ini bukan ayat sejadah. Tuan-tuan tak boleh sujud. Kalau sujud juga dalam sembahyang, batal sembahyang. Sebab benda ni bukan ayat sejadah. Kita hanya boleh sujud dalam sembahyang ayat sejadah aja bila kita dengar atau bila kita baca. Ni kena hati-hatilah. Dalam mazhab Syafi'i ada lebih kurang 14 ayat sejadah. Tapi ini tak termasuk. Ini tidak termasuk. Sebab apa? Sebab kata ulama mazhab Syafi'i, ayat ni tentang sujud syukur. Mana Nabi Daud asli Allah seronoknya Allah tegur. Itu yang perlu kita ada. Bila Allah tegur seronok kan. Sebab tu Israiliyat ni benda yang boleh kita ambil. Dan saya akan cerita lepas ni banyak yang kita ambil sikit-sikit. Kalau maksudnya banyak kali, tapi ambil sikit-sikit. Macam dia tadi lah, nama raja tadi Dakyanus, bukan hadis sahih pun. Tapi tak ada masalah, cerita je kan. Dakyanus bukan hadis sahih. Malahan nama-nama Ashabul Kahfi pun kata Ibnu Katsir sangat lemah. Hadisun syadidul dha'fi. Hadis, tapi tak ada masalah, bukan benda hukum pun. Nanti kita akan sebutlah siapa nama-namanya kan. Malahan ada orang buat pelaris ke apa, ada. Itu tak ada sandaran. Tak perlu kita buatlah. Ada, saya nampak kat mana ya, banyak kat kedai-kedai makan. Nak sebut tak wani nanti kat luar lah kan. Takut salah kan. Tapi pernah nampak kan tuan-tuan, nama-nama Ashabul Kahfi. Konon-kononnya pelaris kan.
Itu tak ada dalam Islam lah. Nak sebut nama dia okey, sebab benda tu nama kan. Macam nama mak Nabi Musa, Yukabat. Nama menteri Nabi Sulaiman yang bawa singgahsana tu namanya Asif. Tak ada masalah. Itu nama tu tak ada hadis sahih pun, tapi tak ada masalah. Mana kita engkau cerita nama dia ni ada hadis sahih, tak perlu. Sebab dia nama sejarah je. Maksudnya sebab kita tak ada nama, susah nak cerita. Lelaki itulah yang buat. Jadi panjang tak cerita dia. Disebut nama je Yukabat, mak Nabi Musa kan. Asif. Dengan sad ya. Asif, pokok nak letak nama anak boleh kan. Asif. Kan ada lelaki yang bila Nabi Sulaiman suruh bila jin nak hantar, dia hantar dengan qabla an taquma min maqamik, hantar singgahsana Balqis sebelum engkau berdiri wahai Nabi Sulaiman. Tapi manusia lagi power daripada jin Ifrit. Ifrit ni kira jin tahap kayangan lah, kira jin power lah. Tapi manusia siapa dia? Asif tadi dia kata qabla ayyartadda ilaika tarfu. Biasa orang terjemah sekelip mata, tapi sebenarnya dia lebih ringkas. Qabla, bila mata kita tutup, sebelum terbuka dah ada. Kan mata kita selalu berkelip. Maknanya sebenarnya hakikatnya Asif tadi dia lebih ringkas, lebih sekejap daripada sekelip mata. Qabla, sebab tu kita kena belajar tafsir betul-betul. Sebab kalau terjemah secara umumnya begitulah, sebab dia payah nak terangkan, nak pendek sekelip mata senang. Tapi padahal qabla, mana qabla tu sebelum. Bila kita tutup, sebelum buka tu dah ada. Bukan sekadar sekelip mata, dia dua, tutup dan buka, itu sekelip mata. Tapi sebelum, bila tutup, sebelum buka tu dah ada. Begitu hebatnya manusia. Nama apa? Asif. Jadi di sini kita akan reveal lah beberapa nama insya-Allah pada kuliah esok. Kita akan tentang namanya, nama apa dia punya apa? Bandanya nama Ufsus ataupun Tarasus dan banyak lagi nama-nama insya-Allah esok saya akan terangkanlah nama-nama tadi. Tapi benda tu sekadar sejarah. Bukanlah kita nak kata benda tu sahih atau tak sahih. Kita nak tahu ceritanya yang lebih panjang sikitlah daripada yang Allah sebut. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna fahma wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Allahumma احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنف الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وانت رجاؤنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Tinggal sini. Ya? Tinggal sini tak? Boleh.